Sedih adalah normal, tetapi sedih berpanjangan adalah tidak normal. Risau adalah normal, tetapi risau berpanjangan adalah tidak normal. Begitu juga dengan sedikit resah ataupun sedikit murung adalah normal. Tetapi bila kemurungan, bersendirian, merasa diri tak berguna itu berpanjangan, itu adalah tidak normal. Seseorang itu bila dia sedang dalam keadaan kelesuan akibat daripada situasi pandemik COVID-19 pada ketika ini, dia sebenarnya senang aja nak tahu pandemik ini telah beri kesan yang negatif pada kita. Antaranya adalah apabila kita sentiasa mengalami rasa gemuruh ataupun kerisauan, jantung kita laju, kita mengalami perasaan yang letih walaupun sebenarnya fizikal kita tidak bekerja, tetapi kita tetap mengalami perasaan letih. Selain daripada itu juga, biasanya kesan-kesan pandemik ini kita akan mengalami kehilangan motivasi dan juga hala tuju. Lebih-lebih lagi sekarang ini ramai yang kehilangan pekerjaan, ramai yang kehilangan pendapatan, terpaksa menguruskan PDPR anak-anak yang agak menekan pada ketika ini. Sudah tentu kemungkinan besar kita akan mengalami kehilangan semangat, kehilangan motivasi dan juga paling teruk kemungkinan ada di kalangan kita yang hilang arah tuju dalam kehidupan, hilang arah tuju dalam perniagaan. Selain daripada itu juga, pandemik ini biasanya akan memberi kelesuan kepada diri kita apabila alami situasi yang cepat marah, perasaan gemuruh, jantung mungkin laju, mungkin sedikit tanda-tanda kerisauan, dan itu antara tanda-tanda yang menunjukkan kita dalam keadaan kelesuan lah. Saya ada beberapa tips yang boleh dikongsikan dan mungkin boleh dilakukan bersama-sama bagi mengelakkan kelesuan pandemik COVID-19 ini. Yang pertama adalah hendaklah sentiasa melakukan hobi kita. Ya, hobi. Kenapa hobi? Sebab hobi adalah perkara yang kita paling suka dan gembira melakukannya. Manfaatkan dalam tempoh pandemik COVID-19 ini untuk kita mungkin mewujudkan situasi ataupun hobi yang baru sesuai dengan keadaan. Mungkin pada sebelum ini kita ada hobi yang perlu keluar, tetapi sesuaikan dengan keadaan sekarang dan pastikan kita gembira melakukannya, sebab tiada apa yang kita boleh lakukan pada ketika ini melainkan hobi kita yang boleh menyebabkan kita gembira. Sudah tentu keadaan sekarang, kerisauan, jangkitan, tekanan, kehilangan pendapatan dan macam-macam lagi menyebabkan kita tertekan sehingga kan kita terlupa melakukan perkara yang kita suka, kerana hobi kita boleh menetralkan semula keadaan-keadaan yang kita alami dalam kelesuan tadi. Setidak-tidaknya ada perkara yang menyebabkan kita tersenyum, yang menyebabkan kita gembira, yang menyebabkan kita suka dan teringin melakukan. Yang kedua adalah melakukan senaman mental. Bagaimana melakukan senaman mental ini sebenarnya? Ya, sebelum ini biasanya mungkin kita melakukan senaman fizikal di luar. Senaman fizikal sudah tentu menyebabkan mental kita juga bersenam, tetapi jarang-jarang kita dapat melakukan senaman mental yang betul-betul memfokus. Tapi sedarlah, senaman mental ini juga boleh menyebabkan kesihatan kita bertambah baik, mengelakkan daripada kelesuan-kelesuan akibat daripada pandemik. Apa dia senaman mental ini? Kita melakukan aktiviti bersama keluarga, bermain soduku, bermain damaji, bermain chess dan sebagainya. Aktiviti-aktiviti yang menyebabkan kita berfikir bersama keluarga. Ya, sudah tentu keadaan-keadaan tersebut menyebabkan kita gembira. Sudah tentu keadaan-keadaan merapatkan antara ahli keluarga kita. Jadi tips yang kedua ini amat mudah dan mungkin boleh dilaksanakan bersama-sama ahli keluarga. Okey, tips yang ketiga ini sangat penting. Sentiasalah bercakap. Fitrah manusia dicipta untuk bercakap ataupun berkomunikasi, dan salah satu cara berkomunikasi adalah bercakap. Ramai yang bertanya kepada saya secara online, adakah normal seseorang itu bercakap dengan haiwan peliharaan? Pada saya, bercakap dengan haiwan peliharaan, dengan tumbuh-tumbuhan itu adalah normal. Yang jadi tidak normal apabila dia dengar haiwan ataupun tumbuh-tumbuhan itu bercakap, yang itu agak bahaya. Selagi mana boleh bercakaplah, manfaatkan dalam tempoh pandemik COVID-19 ini untuk bercakap dengan ahli keluarga. Bagi yang berjauhan
mungkin, manfaatkan ya. Kita beli internet, kita beli data mahal-mahal, manfaatkan panggilan suara, Google Meet, WhatsApp video dan sebagainya, Telegram, manfaatkan untuk kita sentiasa bercakap ya. Kenapa sentiasa bercakap? Setidak-tidaknya kita dapat meluahkan perasaan yang kita alami, dan paling tidak pun mungkin akan ada gelak tawa di antara kita bersama-sama ahli keluarga, dan situasi itu sebenarnya akan menurunkan keadaan stres yang kita alami akibat daripada kelesuan pandemik COVID-19 ini. Yang keempat adalah yang paling penting pada pandangan saya, sebab semua orang berada di rumah. Oleh sebab itu, ambil peluang untuk memasak masakan yang sedap-sedap dan berkhasiat. Kenapa? Sebab pemakanan amat penting kepada emosi dan pemikiran, kesihatan fizikal dan juga kesihatan mental kita. Makanan yang sedap akan menyebabkan kita gembira. Makanan yang tak sedap dan tentu menyebabkan kita tak berapa gembira. Oleh sebab itu, bagi mereka-mereka yang suka memasak, manfaatkan time ini, masak untuk pasangan, masak untuk anak-anak, masak untuk ibu bapa dan sebagainya, supaya kita sentiasa gembira. Tips yang kelima, untuk mengelakkan situasi kelesuan pandemik COVID-19 ini kita alami, kita kena sentiasa saling bermaafan. Kita mungkin ada melakukan kesalahan di antara satu sama lain. Lagi-lagi pada ketika ini, satu keluarga berada di rumah. So, manfaatkan untuk saling bermaafan. Memaafkan ini mungkin tidak dapat mengubah masa lalu, tetapi saya yakin memaafkan boleh memperbaiki masa depan. So, ambil peluang untuk bermaafan dalam tempoh pandemik ini bagi mengelakkan situasi-situasi kelesuan akibat daripada pandemik COVID-19 ini. Saya ingin mengambil peluang untuk memberikan ingatan diri saya dan juga tuan-puan agar kita terelak daripada kelesuan-kelesuan yang boleh memberi kesan yang negatif kepada kesihatan fizikal dan mental kita. Kita sentiasa melakukan perkara-perkara positif seperti mana yang saya kongsikan tadi. Dan hari ini kalau kita tengok surat khabar, media-media sosial banyak bercerita tentang situasi yang mana orang semakin tertekan, anxiety, kebimbangan, kemurungan, depression dan sebagainya. Dan akhir-akhir ni banyak kes orang membunuh diri. Saya yakin semua membaca tentang statistik yang dikeluarkan baru-baru ini, yang mana statistik kes membunuh diri semakin meningkat. Dan kalau perasan, sebenarnya itu bermula daripada kelesuan yang dibiarkan akibat daripada pandemik ini. Kenapa boleh berlaku sebegitu? Kerana mereka tidak melakukan perkara-perkara yang saya bincangkan sebentar tadi, iaitu perkara-perkara antaranya adalah hobi, bersenam, bercakap, memaafkan, menjaga pemakanan dan sebagainya. Oleh sebab itu, please sama-sama kita manfaatkan situasi pandemik COVID-19 ini bagi mengelakkan kelesuan akibat situasi ini. Kita manfaatkan untuk sentiasa menjadi lebih positif dalam keadaan COVID-19 pada ketika ini. Bagi ibu bapa yang terpaksa menguruskan PDPR anak-anak, anggaplah ini sebagai satu cabaran, walaupun agak berat kerana sebelum ini kita tidak pernah melaluinya, dan ini dinamakan sebagai situasi penyesuaian yang baru kita alami, dan inilah yang dinyatakan sebagai norma baru dan kita dalam proses penyesuaian. Saya yakin memang agak mencabar, tetapi seperti yang saya jelaskan tadi, sekiranya satu-satu perkara itu kita tak dapat nak mengelak daripada situasi stres ataupun tertekan, misalnya PDPR ini, kita tak boleh nak mengelak. Takkan kita nak berhenti ataupun minta anak kita berhenti daripada PDPR. Ia tetap perlu dilakukan dan menyebabkan kita sedikit tertekan. Tapi apa yang kita boleh lakukan adalah dengan melakukan perkara-perkara lain yang kita boleh gembira, seperti yang saya jelaskan sebelum ini. Dengan melakukan perkara-perkara tersebut, setidak-tidaknya situasi tertekan, situasi anxiety, situasi kebimbangan dapat dielakkan daripada berterusan dan berpanjang. Oleh sebab itu, normal apabila kita mengalami situasi tertekan disebabkan PDPR. Tetapi jangan biarkan ianya berterusan. Kenapa? Sebab dia agak berbahaya apabila dibiarkan berterusan. Oleh sebab itu, manfaatkan peluang yang ada dengan melakukan perkara-perkara yang kita suka, perkara-perkara yang kita gembira dalam setting ataupun situasi lain. Semoga bermanfaat pada semua. Itu sahaja. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.